Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ni dalam satu lagi kisah seram yang saya nak ceritakan kepada anda semua. Tapi sebelum tu jom kita layan di intro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Jadi tanpa masa, jom kita layan kisah yang pertama. Okey guys, kisah yang pertama ni berlaku dekat sebuah kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman kampung lah lebih kurang. Saya tak nak bagi tahu dekat mana, tapi kawasan pedalaman dia macam agak sunyi. Kat mana kat situ, jalan-jalan dekat situ dia berbatu. Lepas tu dia gelap. Kalau orang kata kalau waktu malam tu memang gelap lah kawasan ni. Dan dekat situ terdapat ada seorang pemandu. Okey, pemandu lori lah. Kita bagi dia nama sebagai Azman lah. Nama senang Azman. Okey, yang selalu angkut barang daripada satu kawasan ke satu kawasan pada waktu malam. Okey, dia ni orang kata jenis yang ambil stok-stok makanan ataupun ambil stok-stok barangan, okey, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi ada satu malam ni si Azman ni dapat tugas ataupun dapat job untuk hantar satu kargo penting daripada sebuah kampung ni ke kampung yang lagi satu. Dan pada malam tu cuaca agak mendung guys. Dan si Azman ni dia macam tak peduli sangatlah. Sebabkan apa? Sebabkan dia dah terbiasa dengan laluan ataupun jalan kampung tersebut lah. Jadi kalau katakan waktu mendung ke, hari nak hujan ke apa ke, si Azman ni kira macam dah biasa lah. So nak dijadikan cerita, sepanjang perjalanan tu dia dah dapat rasakan ada satu benda yang lain daripada yang lain. Okey, satu benda yang agak pelik. Dan dia masa dia tengah bawa lori tu, dia selalu dapat nampak tau. Dapat nampak ataupun dapat lihat seolah-olah macam ada bayang-bayang gelap yang ikut dia daripada tepi jalan. Dia bawa lori, dia nampak bayang-bayang gelap ni kan. Apa benda ni sebenarnya? Dan setiap kali dia cuba untuk toleh dekat kawasan gelap ni, memang tak ada apa-apa pun kat situ. Jadi dia bawa lori, dia tengok macam, alah, apa benda pula ni dia bawa lori ni. Sambil-sambil duk gelingkan kepala dia tu, dia pun cubalah untuk hilangkan perasaan yang tak sedap ni. Kan? Dia cuba buka radio, pasang lagu, nyanyi sorang-sorang dalam lori, nyalakan rokok dan sebagainya. Jadi bila si Azman ni dah sampai dekat satu kawasan kampung terpencil ni, dia disambut oleh penduduk kampung, tapi this time dia disambut dengan orang kata agak berbeza. Selalunya kalau katakan dia hantar barang dekat kampung, sebab kampung ni tempat yang selalu dia hantar barang lah. Jadi kebiasaannya bila dia sampai dekat kampung ni, orang akan sambut dia dengan senyuman, tanya khabar dan sebagainya. Tapi this time orang-orang kampung kat situ menyambut kedatangan dia ni dengan keadaan yang tak mesra. Muka sorang-sorang semua serius je. Jadi dia macam, apa hal ni kan? So dia berhentikan dia punya lori dekat tepi jalan tu dan dia terus turun daripada lori, dia buka pintu belakang lori tu, dia pun cubalah untuk punggahkan barang-barang dekat situ dan cuba untuk beredar daripada tempat tu lah. Dia punggah-punggah lah barang-barang yang orang kata kargo-kargo ataupun bukan kargo lah, barang-barang keperluan yang sepatutnya dia hantar dekat kawasan kampung tu. Kan? Air, beras. Si Azman ni masa dia tengah punggah-punggah barang ni, dia rasa macam pelik tau. Dia pelik dengan kelakuan penduduk kampung. Semua yang duduk tercegat dekat situ tengok je dia ni punggahkan barang. Selalunya orang-orang kampung situ akan tolong dia lah, angkat beras, angkat air dan sebagainya. Tapi this time penduduk kampung tengok. Jadi si Azman ni macam tak nak mempertikaikan apa-apa. Dia pun cepat-cepatlah punggah-punggah barang ni dan dia pun nak balik lah. Jadi dia dah settle barang-barang dia, dia dah letak tepi apa semua ni. Dia tengok penduduk-penduduk kampung masih lagi kat situ. Jadi dia macam, okey lah, whatever lah. Aku punggah barang, aku just letak dan aku nak caw lah. So dia pun caw. Dia masuk dalam lori, dia start lori dia pun patah balik lah. Dia pusing keluar balik daripada kampung tu dan pun gerak balik. Jadi masa dia lalu dekat kawasan hutan gelap ni, masa dia nak on the way balik ni, tiba-tiba enjin lori dia ni tiba-tiba mati macam tu je. Tiba-tiba macam boom, mati. Jadi si Azman ni cubalah untuk hidupkan balik enjin dia ni, tapi langsung
orang kata tak ada respon daripada apa enjin lori dia. Macam bila dia cuba untuk pulas kan, dia tak ada bunyi apa-apa, dia macam bunyi tek ketak ketak. Macam alamak, apa hal pula lori ni kan. Dan dia macam okeylah, dia dah berhenti kat tepi jalan apa semua tu. Dan dalam kegelapan malam tu, dia tiba-tiba terdengar macam ada tapak kaki tau, ataupun ada satu bunyi tapak kaki yang datang jalan dekat dengan dia. Cik, 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 jalan. Jadi dia pun toleh lah kan. Dia pun toleh dekat arah bunyi tu. Lepas tu dia nampak dekat ujung tu, dia nampak ada seorang lelaki tua berpakaian orang kata macam baju kemeja, seluar slack, ada topi. Okey, macam topi orang kata topi apa? Topi nelayan ataupun topi sawah, tak tahulah, topi orang lama lah. Orang tua ni pun sampailah dekat dia. Patut orang tua ni minta tolong dekat si Azman ni untuk bawakan dia ke kampung yang terdekat, sebab dia kata dia dah tak larat nak jalan. Boleh tak tolong pak cik hantar pak cik dekat kampung pak cik dekat depan tu, dia kata. Jadi si Azman ni macam pelik lah, macam aku nak tolong ke tak nak tolong ni dengan lori aku yang dah rosak ni, kata kan. Pak cik, saya bukan tak nak tolong pak cik, tapi lori saya ni tiba-tiba mati, tak boleh nak start. Jadi minta maaf lah pakcik, saya bukan tak nak tolong, tapi itulah kan, macam mana saya nak tolong sedangkan lori ni pun tak boleh nak gerak, dia kata. Nak, jangan risau, kejap lagi kalau pakcik dah duduk dekat dalam lori tu, hiduplah lori ni, dia kata. Jadi si Azman macam apa confident benar orang tua ni. Tak semena-mena lelaki tua ni ataupun pakcik tua ni terus jalan dekat passenger punya pintu, dia terus naik kereta, dia terus naik lori, dia duduk dekat dalam lori tu. Si Azman macam aku tak pelawa pun kau masuk lori aku, tiba-tiba kau masuk lori aku. Kan? Tapi duk fikir balik, okeylah, disebabkan belas ihsan dia ni, okeylah, why not kan? Cuba try start enjin dia lagi sekali. Dan yang pelik tu, enjin dia boleh start. Enjin dia tu boleh start. Okeylah. Dia macam dia start enjin tu, kata pakcik tua tu senyum dia. Kan saya dah cakap, mesti boleh hidup enjin lori ni, dia kata. Jadi si Azman ni pun tak ada banyak soal. Dia kata, okeylah pakcik, jomlah saya hantar pakcik balik lah. Jadi, masa dalam perjalanan balik tu, lelaki tua tu bercerita lah. Dia menceritakan tentang macam mana keadaan dia sekarang, macam mana dia nak berpindah cari tempat baru dan sebagainya. Dan pakcik tua ni bercerita juga tentang si Azman ni. Azman ni datang daripada mana, ada anak berapa orang, isteri dia orang mana, Azman ni tinggal kat mana. Jadi si Azman ni macam pelik, macam mana pakcik tua ni boleh tahu pasal hal ni pula ni kan? Pakcik tahu mana pasal saya ni, kata. Oh tak adalah, pakcik tahu bila pakcik tengok kamu jadi pakcik tahu, kata. Jadi si Azman ni macam dah mula rasa pelik, dia buat je. Dia bawa je lah lori dia ni. Jadi bila diorang sampai dekat kampung yang nak hantar pakcik ni tadi, Azman terperanjat. Sebab apa? Kampung yang pakcik ni nak pergi tadi, meremang dulu umur. Kampung yang pakcik nak pergi ni tadi, rupa bentuk kampung tu sama seperti kampung yang Azman hantar kargo tadi. Sebab apa? Sebab Azman dia tak U-turn balik daripada tempat yang kereta dia daripada tempat yang lori dia mati dia bukannya U-turn balik dan sebagainya. Azman just jalan terus je. It's just that bila sampai dekat kampung tu kawasan ataupun keadaan kampung tu sama macam Azman hantar barang tadi. Lepas tu bila dah sampai dekat situ, lelaki tua tu turun. Lepas tu dia pandang Azman. Tapi kali ni cara dia pandang Azman tu macam tajam sikit. Dia pandang Azman. Terima kasih bawa aku balik dekat kampung aku ni. Sambil-sambil tu dia pun terbelah. Jadi si Azman ni macam pelik tau. Apa benda yang jadi ni sebenarnya kan? Jadi Azman tak nak cerita banyak. Dia rasa macam tertekan, dia rasa stres. Dia terus rasa macam nak tinggalkan kampung tu lah. So dia U-turn balik. Dia U-turn, dia keluar balik jalan yang sama. Dan masa dia keluar dekat jalan yang sama tu, dia tengok dekat dia punya side mirror. Dia tengok di tengah bawaan, dia tengok kat side mirror tu, dia ternampak ada beberapa orang tua berpakaian yang sama macam orang tua tadi tu, tengah memerhatikan dia daripada jauh. Diorang tak bergerak tau, diorang memerhatikan je. Si Azman ni gerak dari kawasan kampung tu, dia perhatikan je si Azman ni. Tapi cara orang-orang tua ni memerhatikan Azman ni, semua berdiri tegak macam tu, pandang straight, dan kawasan mata ataupun mata diorang ni semua lopong, kosong mata diorang ni. Dia nampak dekat side mirror tu macam astaghfirullahalazim. Tak ada cerita banyak. Si Azman ni terus tekan lah dia punya lori ni yang terus nak keluar daripada kampung tu. Dan masa dia lalu balik dekat kawasan tempat di mana dia punya lori ni mati tadi tu,
Dia masuk balik dekat kawasan tu dan si Azman ni ternampak dekat bahagian kanan dan kiri dia bangunan-bangunan usang, bangunan-bangunan yang dah hancur. Seolah-olah bangunan-bangunan ni telah lama ditinggalkan. Si Azman memang langsung tak faham apa benda yang jadi dengan dia ni. Masa dia hantar kargo mula-mula, semua orang macam pelik, dia tinggalkan barang-barang apa semua kat situ, dia U-turn, dia keluar. Dia keluar, dia jumpa pakcik tu suruh hantar balik kampung, dia jalan straight, hantar balik kampung yang sama lebih kurang. Dia U-turn, dia keluar balik. Dan masa dia keluar balik tu, semua bangunan-bangunan kat tepi ni semua dah hancur-hancur dah. Bangunan-bangunan buruk yang ditinggalkan. Padahal, sebelum pada tu, dia nampak elok je kampung tu. Dah kenapa pula tiba-tiba jadi kampung yang lain pula ni? Dah kenapa pula tiba-tiba bangunan semua usang-usang ni? Jadi si Azman ni tak cerita banyak. Dia terus cuba untuk pandu keluar daripada kawasan kampung tersebut. Dan dia tak berhenti. Dia tak berhenti sehinggalah tiba dekat kawasan stesen minyak yang terdekat dekat kawasan tu. Dia rasa lega lah. Dia rasa lega sebabkan dia dah berjaya keluar daripada kawasan tersebut. Jadi sejak pada malam tu, si Azman ni selalu dia macam duk terfikir tentang pengalaman aneh ni dan juga yang menakutkan lah. Dia tak tahu apa benda yang sebenarnya berlaku. Siapa sebenarnya lelaki tua tu, kenapa lelaki tua tu minta bantuan, dan dia sendiri tak berani nak kembali dekat kawasan tersebut. Takut-takut berdepan dengan orang kata benda yang lebih menakutkan. Dan cerita Azman ni, dia jadi perbualan ataupun jadi mulut orang ramai dekat sekitar kawasan tu. Dan cerita seram pemandu lori ni terus berkembang lah dekat kawasan tu. Dan ramai juga yang mendakwakan bahawa kawasan tu adalah kawasan yang ditinggalkan oleh makhluk halus ataupun lebih kita kenali sebagai bunian. Wallahu alam, kita pun tak tahu. Dan dimensi yang berbeza agaknya. Jadi sampai sekarang apa yang jadi pada Azman pada malam tu masih lagi menjadi misteri, masih lagi tak terungkai. Tapi kalau ikutkan pada orang kata pada penceritaan ni, dia orang dapat rasakan yang kawasan tu adalah kawasan bunian lah. Kawasan kampung bunian. Wallahu alam, kita pun tak tahu. Okey, so itu cerita yang pertama tentang pemandu lori yang bernama Azman ni. Okey, jom kita dengarkan cerita kita yang kedua. Cerita ni pasal sekolah asrama. Okey, sekolah asrama, kita bagi nama asrama ni sebagai Kudrat lah, sebab kita kan tengok cerita High Council. Okay, kita bagi nama asrama ni sebagai Kudrat High School. Okey, jadi dekat Kudrat High School ni ada satu warden ataupun satu cikgu ni, nama dia Puan Siti lah. Jadi Puan Siti ni dia adalah seorang wanita yang sangat tegas, tapi dia ni baik hati. Dia baik hati pada pelajar-pelajar dekat sekolah tersebut. Walaupun dia dikenali sebagai salah seorang warden yang orang kata garang, tapi kebanyakannya pelajar kat situ semua menghormati dan juga menghargai Puan Siti ni. Di atas usaha dia untuk menjaga disiplin dan juga keamanan dekat Kudrat ni. Kudrat High School ni lah. Tapi ada satu kisah seram ni yang melibatkan Puan Siti. Yang melibatkan Puan Siti dan juga asrama Kudrat yang telah menjadi cerita yang orang kata menakutkan di kalangan pelajar-pelajar dekat situ. Okay, so basically cerita ni bermula pada malam sebelum Hari Anugerah Pelajar Cemerlang. Jadi pada waktu tu ni Puan Siti tengah sibuk lah. Tengah sibuk menyediakan segala persiapan untuk majlis keesokan harinya tu. Dan Puan Siti ni dia jenis perfectionist. Dia nak pastikan segala benda tersusun rapi, segala benda berjalan lancar. So, diorang buat rehearsal dan sebagainya. Jadi pada waktu tu, sedang orang kata Puan Siti tengah sibuk susun-susunkan hadiah, menghias dewan, hias meja-meja dekat situ. Puan Siti terdengar ada tapak kaki yang berjalan ataupun terdengar ada seseorang yang berjalan dekat belakang dewan. Dia dengar kan, cik cik cik, jalan dekat belakang dewan. Jadi dia macam, siapa pula jalan dekat belakang dewan ni? Dia pun keluarlah daripada dewan tu. Dia keluar daripada dewan tu, dia nak tengok siapa sebenarnya budak-budak yang berjalan dekat kawasan dewan ni. Dan masa dia keluar daripada dewan tu, memang tak ada siapa-siapa kat situ. Jadi dia pun macam, ada apa benda pula ni kan. Budak-budak zaman sekarang ni ada je nak merayau malam-malam kata. Jadi dia pun teruskanlah kerja dia. Mungkin dia terlalu penat ataupun mungkin benda tu hayalan dia, wallahualam, kita pun tak tahu kan. Tapi masa dia tengah masih lagi buat kerja dekat situ, masih lagi ada lagi suara-suara aneh ataupun bunyi-bunyi aneh dekat kawasan situ. Tapi si Puan Siti ni duk garuk kepala, duk fikir macam, siapa yang berjalan-jalan kat luar ni kan. Dan dalam masa yang sama, rambut aku. Dan dalam masa yang sama,
dia terdengar macam ada orang berjalan dekat belakang dia. Kan? Ketok, 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 ketok. Jalan kat belakang dia ni. Makin lama makin rapat bunyi dia ni. Makin lama makin rapat. Jadi si Puan Siti ni dah mula rasa tak selesa lah. Dia tetap ambil keputusan untuk abaikan perasaan dia ni ataupun abaikan apa benda yang dipikirkan lah. Dan malam masa tu makin lama makin lanjut lah. Dan malam makin larut. Dan masa Puan Siti berjalan, masa tu dah settle persiapan dekat kawasan Dewan tu semua. So Puan Siti berjalan lah menuju ke bilik dia ataupun ke rumah warden untuk berehat lah. Masa dia berjalan pergi ke rumah warden tu. Jadi lepas dia dah tutup pintu Dewan apa sekali, dia dah kunci Dewan dan sebagainya, dia pun jalan lah, jalan pergi ke rumah warden. Masa dia jalan pergi ke rumah warden ni, si Puan Siti ni tengah on the way nak balik ke rumah dia ni, dia ternampak ada satu bayangan seorang pelajar lelaki berdiri dekat depan pintu bilik asrama. Jadi dia pandang budak lelaki ni kan. Dia pandang budak lelaki ni tapi dia macam terkejut. Sebab apa? Muka budak lelaki ni macam tak familiar tau. Macam tak pernah yang dia nampak sebelum ni. Sebab yelah, warden kan dia mesti tahu punya pelajar-pelajar perempuan, pelajar-pelajar lelaki, dia mesti tahu punya. Okay? Jadi dia macam nampak pelajar lelaki ni macam, siapa pula ni? Assalamualaikum. Ni cikgu nak tanya ni, kamu daripada mana ni? Kenapa kamu datang kat sini, kawasan asrama perempuan ni? So bila Puan Siti dah tanya budak ni, budak lelaki ni dia macam tak menjawab tau. Tapi hanya menunjuk ke arah satu pintu yang tertutup. Dekat across ataupun di seberang budak lelaki ni ada satu pintu bilik. Pintu bilik itu di mana pintu tu macam dah rosak, okey, boleh dibuka, cumanya bilik tu tak lagi digunakan. Probably store ataupun probably bilik biasalah. So budak lelaki tu tunjuk je. Dia tunjuk macam tu dekat bilik tu. So Puan Siti ni macam, apa hal pula ni? So dia pun terus pergi. Dia beranikan diri, dia pergi kat bilik tu dan dia tengoklah dekat bilik tu. Dan macam pintu pun dah macam dah rosak kan. Dia pun tarik pintu ni. Dia pun tarik. Dia buka. Jadi Puan Siti masuk lah. Puan Siti masuk dekat dalam bilik ni. Dia tengok gambar-gambar ni semua. Dan dia ambil lah sekeping 2 gambar dan dia tengok gambar ni. Dan masa dia tengah tengok gambar-gambar ni, Puan Siti menyedari satu benda tau. Dia sedar satu benda di mana gambar-gambar ni adalah gambar-gambar pelajar yang telah meninggal dunia dalam keadaan yang kata misteri sepanjang tahun lepas. Sepanjang tahun-tahun lepas. Jadi si Puan Siti ni macam agak terdiam juga. Dia macam tak percaya tu apa benda yang dia nampak ni. Ini pelajar-pelajar lama. Pelajar-pelajar yang pernah meninggal dekat sini. Yang pernah meninggal masa balik rumah dan sebagainya. Itu ini kan. Dan dia teruslah toleh ke belakang. Dia terus toleh ke belakang nak tengoklah budak lelaki yang tunjuk bilik tu kan. Dia toleh ke belakang tu, budak lelaki tu dah tak ada. Aduh, cakap. Jadi si Puan Siti ni pun rasa macam tak selesa lah. Dia tak selesa, dia terus tinggalkan tempat tu dan dia pun terus balik ke rumah dia ataupun ke rumah warden ni. Dia cuba untuk tidur ni. Dia cuba untuk tidur apa semua. Tapi bila every time dia tidur, okay, bila dia sampai rumah, every time dia tidur dekat rumah tu, dia akan terjaga daripada mimpi yang berulang-ulang. Okey, mimpi yang aneh, mimpi yang menakutkan. Dia tidur, mungkin dalam setengah jam dia terjaga. Dia terjaga daripada mimpi yang pelik dan mimpi tu berulang, benda yang sama berulang-ulang. Kan? Jadi pagi tu, pagi tu bila dah settle orang kata, settle perhimpunan dan sebagainya. So pagi tu, si Puan Siti ni pergilah berjalan menuju ke Dewan Majlis Anugerah ni lah. Okey. Dan dia terasa yang bayangan budak lelaki semalam tu duk ikut dia daripada belakang. Dia dapat rasa benda ni tau. Dan dia rasa makin lama makin tak selesa dan dia pun terpaksalah berjalan je sampailah kat Dewan. Dan bila dekat Dewan ni, semasa majlis tengah berlangsung ni, Puan Siti ni dapat merasakan macam ada sesuatu aura ataupun satu energi yang aneh dekat sekeliling dia ni. Dia terasa yang suhu dekat situ macam naik turun kan? Dan secara tiba-tiba dia punya bulu roma ni menegak kan, tiba-tiba meremang. Jadi dia pun pandang kiri, pandang kanan. Padahal student ramai ni kan, padahal budak-budak semua ramai, budak lelaki, budak perempuan semua ramai. Jadi masa dia tengah pandang-pandang ni, dia terkejut bila dia nampak ada seorang budak lelaki tengah duduk dekat salah sebuah kerusi dekat bahagian hujung Dewan ni. Dan mata budak lelaki ni, dia macam memberikan satu pandangan yang orang kata mendatar, pandangan kosong pada Puan Siti ni. Tapi Puan Siti bila nampak budak lelaki ni, dia macam takut lah. Sebab dia tahu, dia memang dia yakin yang itu adalah budak yang sama yang dia jumpa semalam.
Jadi si Puan Siti ni pun dia cuba, dia pura-pura lah. Dia pura-pura, kira macam dia buat bodoh je, dia pura-pura buat tak tahu kan. Untuk orang kata settlekan majlis tu secepat yang mungkin. Jadi selepas pada kejadian tu, okay, Puan Siti dah tak pernah lagi mengalami benda-benda pelik dengan pelajar lelaki tu. Tapi Puan Siti ni selalu rasa bahawa dia sedang diawasi ataupun sedang diperhatikan, dan selalu orang kata dapat merasakan kehadiran yang dia sendiri tak dapat nak terangkan. Satu kehadiran entiti yang dia sendiri tak dapat nak terangkan. Siapa sebenarnya lelaki tu, siapa sebenarnya pelajar tu, apa benda yang pelajar tu nak, wallahualam, dia sendiri pun tak tahu. Jadi cerita seram tentang asrama Kudrat ni, dengan juga lelaki misteri ni, benda tu dah jadi perbualan hangat lah, di kalangan orang kata kalangan guru-guru dan juga pelajar-pelajar kat situ. Dan banyak yang ramai yang mendakwa bahawa pelajar lelaki itu adalah penunggu yang berada dekat kawasan Kudrat asrama ni dan memberi tanda ataupun mesej kepada Puan Siti ni. Tapi bagaimanapun, apa yang sebenarnya berlaku pada budak tu, benda tu tak ada siapa tahu, kan? Mungkin kena bunuh ke apa ke, wallahualam, kita pun tak tahu. Okay, ini benda yang diceritakan, dan terima kasih di atas satu penceritaan ataupun satu perkongsian, orang kata perkongsian. Jadi ramai juga yang kita ada penonton-penonton kat sini, ramai juga yang bila dengar kisah-kisah seram yang kita cerita dekat di segmen ni, ada kadang-kadang ada yang mempertikaikan, macam mana macam cerita dulu cerita pasal Grab rider kan, macam mana si Ami tu berhilang, tapi macam mana cerita tu boleh ada kan, macam tu. Well, basically cerita-cerita yang kita dapat ni pun ada yang orang hantar kan. Jadi sama ada orang tu hantar secara orang kata secara fiction ataupun kisah benar, kita tak mengesahkan benda tu pun. Okay? Kita tak mengesahkan bahawa ini adalah cerita benar ke, ini adalah cerita dongeng ke, tidak. The moment kita tengok rasa macam cerita ni patut kita ketengahkan, cerita ni menarik untuk diperdengarkan, kita jalan je. Kita jalan je kan. So, itu dia guys, dua cerita. Okay, dua cerita yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ni. Okay, kalau anda suka kisah-kisah seram yang berformatkan begini, okay, komenkan orang kata feedback anda di bahagian komen. Komenkan feedback anda di bahagian komen, bukan. Komen di bahagian bawah. Komen di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Okay, tulis di ruangan komen, dan mungkin kita boleh memperbanyakkan lagi kisah-kisah penceritaan di skala format yang sebegini rupa. Gitu. Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Okey, kepada anda yang baru saja jumpa channel segmen, jangan lupa tekan butang subscribe, dan kepada anda yang dah subscribe, jangan lupa like dan share channel segmen, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Hey, malam-malam ni cerita pasal bunian lah. Pasal Puan Siti Kudrat tak tahan. Kudrat kan, Kapla High Council.